isu bagaimana kita nak mengekalkan yang berkaitan tentang semangat. Kita jadi lemah semangat, jadi kita lemah, kita tidak kuat. Lemah semangat, hilang kekuatan. Pernah kita terfikir kenapa kita boleh jadi lemah semangat, hilang kekuatan? Ya, bukan diukur dengan kebendaan, bukan kuat dengan mengangkat barang bina badan tu, bukan semangat tu, bukan diukur dengan adanya pergi fizikal punya semangat, bukan. Ini kadang-kadang kita datang lemah kita macam tadi baru datang macam-macam kerja, fikir datang alhamdulillah, adalah masa sekejap duduk, sekejap lepas ada masa sedikit ni duduk menung. Kadang-kadang pernah terfikir kita nak meneruskan tanggungjawab tu. Kita sebagai orang lelaki ni lagi tanggungjawab tu, ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Macam mana pun payah, lelaki tetap lelaki, tak boleh berubah jadi perempuan. Tak boleh abang surrender, awaklah jadi lelaki, abang jadi perempuan. Terbalik. Tak boleh. Dah nama lelaki, takdirnya kita kena terima pikul segala tanggungjawab. Jadi kita kena ada kaedah, dah kena ada ilmu yang benar untuk menguatkan semangat, membina kekuatan untuk meneruskan tanggungjawab kita ni. Dan macam-macam isu berlaku ni. Contoh tanggungjawab dalam mencari rezeki, mencari nafkah, kadang-kadang tak seperti apa yang kita jangkakan. Jadi yang terbaliknya, kita jangka dapat 10, dapat 5 separuh. Jadi kita dah short banyak perkara. Mula kita hilang tumpuan, kita hilang percaturan kehidupan. Akhirnya yang kita bimbang, kita hilang makna kehidupan. Bila kata hilang makna kehidupan, tu datang, minta maaf cakap, datang masjid pun muka blur. Minta maaf tuan. Muka blur, tak tahu apa sebenarnya yang berlaku. Tapi orang panggil solat lah. Orang panggil kita buat jemaah lah. Kita tak mahu begitu. Maka ada kaitan dengan surah Al-Anfal ayat 46. Dengar baik-baik, tepat, terus pada point, tuan-tuan. Kata Allah Ta'ala, surah Al-Anfal ayat 46, wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tashaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Nah, saya dengar baik-baik. Kata Allah Ta'ala, dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Yang pertama sekali kita kena faham, Allah seru dengan kita ati Allah, taatlah kepada Allah, yang membawa maksud yang mana itu membina pada ketakwaan, yang mana menjadi rukun dalam khutbah. Ittaqullah itu bermaksud taat. Taat bermaksud apa? Apa makna taat? Kalau boleh jawab makna taat, makna dia faham makna takwa. Allah kata wa ati Allah wa rasul. Apa makna taat? Allah jawab ayat selepasnya itu, yakni wala tanaza'u, dan janganlah kamu berbantah-bantahan. Banyak no objection. Tentang apa? Tentang ketentuan Allah Subhanahu taala. Contoh, Allah tentukan hidup kita ni apa? Illa liya'budun, sembah Allah. Bagaimana cara sembah Allah yang paling mudah nak faham? Bila Allah panggil macam mana cara? Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Apa bunyi itu? Solat. Itu ketaatan yang paling utama. Sesibuk-sibuk kita, bila datang solat, patutnya benda yang kita tak sabar-sabar. Sebab apa? Sebab di situlah terletaknya segala pengaduan seorang hamba kepada pencipta. Allah panggil kita bukan saja-saja, tuan-tuan. Allah panggil kita sebab nak memakbulkan segala permintaan hamba-hambanya. Tapi sebab datang hati tak ada kat sini, datang hati tertinggal dekat tempat kerja, tertinggal dekat isu-isu kat luar, datang hati kosong, malah terpaksa. Malah kalau boleh bantah tu bantah lah, tak mau datang. Sebab tu alhamdulillah ada Jumaat penuh. Kalau tak ada Jumaat, minta maaf, tak tahu time bila masjid penuh waktu Zuhur. Ni dipanggil sound direct, tuan-tuan. Saya cakap kat diri saya sendiri, sibuk-sibuk saya minta awal ni, saya tak nak lewat ni. Saya ada satu training tadi pada Kuala Lumpur. Sebab tu pakai lain macam ni, ustaz, faham pakai macam ni. Sebab saya bertraining terus datang sini. Nah, dalam sibuk-sibuk kita kena seronok nak datang rumah Allah. Walaupun tempat yang saya pergi tadi tu makna masuk macam masuk airport, tuan-tuan. Tapi tak lain macam lah, tuan-tuan, bila saya datang masjid. Ni saya share experience tu ni, tuan-tuan. Saya kalau tanya full time saya apa? Full time saya ceramah di masjid. Yang lain-lain tu part time, walaupun bangunan pencakar langit. Pak suasana lain. Sebab sana saya berkhidmat, sini saya ada bermunajat.
Tempat sini kita bermunajat, tuan-tuan. Tempat kita nak mengadu, kita dah penat, kita susah, kita ada masalah, kita macam-macam isu ada, kita datang masjid nak mengadu. Tetapi Allah kata jangan berbantah-bantahan. Sekarang ni kita berbantah, kalau boleh tak nak solat awal waktu, kalau boleh nak tinggal terus solat. Kita tak terima bahawa solat itu kerja kita. Kalau orang tanya kerja apa, kerja. Saya tak ada kerja lah. Nampak? Kena tukar, tuan. Petang ni kalau orang tanya kerja apa, kita apa? Menunggu waktu solat. Itu kerja kita. Tak percaya? Cuba tengok balik syariat solat. Masa Nabi diwahyukan, tuan-tuan, pergi Mi'raj, Allah bagi 50 waktu, tuan. Bukan 50 rakaat, 50 waktu. 50 waktu ni rapat, tuan-tuan, Allah bagi. Saya kira-kira minimum 2 waktu. 2 rakaat minimum. 1 waktu 2 rakaat, bukan 1 rakaat. Yang wajib kita tengok subuh. 2 rakaat bagi dengan 50, darat dengan 50, ada 100 rakaat. Wajib tau. 100 rakaat bagi dengan 24 jam. Ini tak kira tidur ni. Setiap setengah jam waktu solat. Tuan-tuan nak buat kerja apa? Nampak? Tak ada waktu lain waktu solat. Bermaksud di sini kata Allah Ta'ala, janganlah kamu berbantah-bantahan. Utamanya jangan nafikan. Kerja utama kita, saya seru diri saya dan semua ar-rijal yang datang ini hari, tuan-tuan, kerja kita sebenarnya solat. Sambil itu baru kita uruskan tanggungjawab yang wajib juga, nafkah. Nafkah tu wajib, tapi tidak boleh mengurangkan yang wajib yang utama, solat. Jangan bantah. Siapa bantah, apa kata Allah? Tidak. Allah kata kalau tidak, kalau membantah, Allah kata nescaya kamu akan menjadi lemah semangat. Ni Allah kata ni. Saya lemah semangat, ustaz. Saya jadi tak kuat. Cek balik waktu kita dengan Allah, terutama waktu solat. Kita alert atau kita buat-buat tak dengar? Kita alert ataupun kita buat-buat sibuk? Allah kata apa? Siapa yang mengurus hidup kamu ni? Siapa yang mengurus alam ni? Allah Ta'ala, tuan-tuan. Maka bila Allah yang urus semua, kita datanglah kepada yang menguruskan kita, Maliki Yaumiddin, dengan hati yang rela, seronok, berserah, datang jumpa Allah. Ya Rabb, aku datang ini menyerah diri. Itu tujuan datang ni. Bukan datang tak sabar nak hilangkan diri ni. Lepas habis dah, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, pum, cabut dah. Silat-silat tengah duduk pun tak sabar nak cabut. Minta maaf, tuan-tuan. Betulkan balik statement ni, sebab kita tak nak kita jadi orang yang lemah. Kalau boleh, ini kalau ada perkara rukhsah dengan musyaqqah tu lain. Tapi kalau boleh hati kita biar ada kat sini, tuan-tuan. Biar jasad kita berada di luar, hati tinggalkan di sini. Jangan jasad di sini, hati tinggal di luar. Itu jadi lemah semangat, tuan-tuan. Allah kata kalau tidak, ini panjang lagi perbahasan bantah-bantah ni, kita sambung akan datang lagi. Banyak bantahan-bantahan yang berlaku, tuan-tuan, tanpa sedar. Terutama dalam bab rezeki. Bab rezeki banyak kita bantah, kita rasa rezeki datang dengan usaha kita. Yakin tuan dengan usaha kita dapat rezeki? Kalau kata usaha kita dapat rezeki, kenapa risau payah cari, tuan? Tak payahlah. Patut usaha kita sekali buat jadi. Nah, kita bantah. Kalau saya tak buat tak dapat, tak? Ya ke? Kita jangan bantah, terutama bab akidah. Kalau berbalik pada isu akidah, dia kena sami'na wa ata'na. Dia tak ada khilafiyah bab tu. Rezeki daripada mana? Allah. Habis macam dapat? Dengan usaha. Tapi usaha pun belum tentu. Maknanya bukan sekadar usaha. Wajib percaya. Percaya pada apa? Allah. Kalau berusaha pada masa sama ragu-ragu dengan Allah, kita akan dipermain-mainkan dengan usaha kita. Kejap-kejap tak jadi, kejap jadi, kejap tak jadi, kejap jadi, kejap tak jadi. Kita akan dipermain-mainkan oleh usaha, sebab kita tiada kepercayaan yang mantap, yang solid dengan Allah Ta'ala. Jadi Allah kata lagi, nescaya kalau kita berbantah-bantahan, maka kita akan jadi lemah semangat dan hilang kekuatan. Dan kata Allah lagi, sabarlah menghadapi segala kesukaran dengan hati yang cekal, sesungguhnya Allah berserta dengan orang-orang yang sabar. Jadi kesimpulan sidang jemaah mata Allah SWT, kita terus faham begini, kita lemah semangat, kita hilang kekuatan bukan sebab kita tiada keduniaan, tak ada dunia, tiada kebendaan, tapi sebenarnya kita tiada kepercayaan. Kita hilang kepercayaan, kerana itulah kita tidak mampu mendatangkan hasilan. Tak mampu nak mendatangkan hasilan tu.
Malah Allah bagi dunia pun masih ragu lagi, takut kehilangan pula. Jadi lemah semangat dia jadi tekanan. Jadi tuan-tuan, kata kunci di sini adalah marilah sama-sama berusaha. Ni usaha juga ni. Berusaha membina kepercayaan. Jangan sekadar berusaha mencari kebendaan. Dua-dua usaha, tuan. Kita ni berusaha mencari kebendaan, tapi kita tidak belajar membina kepercayaan. Macam mana nak bina kepercayaan? Di sinilah adanya pembelajaran. Ilmu datang, tuan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, harta manusia jaga, ilmu jaga manusia. Pilih, banyak masa kita kat mana? Harta manusia jaga, ilmu jaga manusia. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Kata Nabi SAW, may yuridillahu khairan yufaqihu hafiddin. Barang siapa yang Allah nak bagi kebaikan pada dia, yufaqihu hafiddin, diberikan kefahaman di dalam beragama. Agama ni tunjang dia apa? Tauhid, akidah. Kata Buya Hamka, tuan-tuan, dalam tafsir Al-Azhar mengupas tentang Al-Fatihah dan Al-Baqarah, kata Buya Hamka, pokok yang baik tidak akan menghasilkan buah yang buruk. Pokok yang buruk tidak akan menghasilkan buah yang baik. Pokoknya apa, tuan-tuan? Pokoknya pokok itulah, akarnya menentukan hasilnya. Jadi hidup kita ni di mana akar kita nak berakar umbi ni? Pada amalan perbuatan kita kah? Tetapi akar tu dibina dengan kepercayaan yang benar. Jadi kepercayaan yang benarlah akan memberikan kemanisan di dalam beramal. Contoh, pergi bekerja tu amalan, tuan-tuan. Bukan kecil-kecil anaknya pahala tu. Kalau betul niat dia, tuan-tuan, mati dalam perjalanan cari nafkah, syahid, tuan, amin. Pahala dia Allah bagi, Nabi bagi, selevel dengan syuhada. Kalau betul lah. Sebab dia berperang dengan nafsunya, dengan apanya. Tapi dengan amalan yang level punya besar, tiba-tiba kita tension, kita frust, kita tertekan, kita rasa tak suka. Makna amalan tu pahit ataupun busuk. Bermaksud bukan amalan yang salah, hati kita yang salah. Ketika solat, tuan-tuan, sepatutnya menjadi tenggelam dengan kenikmatan. Tiba-tiba solat tidak membawa kenikmatan. Bukan solat yang salah, tetapi hati yang salah. Ketika keluarga perkahwinan itu satu kenikmatan, tiba-tiba bertukar menjadi satu penderitaan. Bukan perkahwinan yang salah, hati yang salah. Jadi marilah sama-sama membina bagaimana berusaha membina kepercayaan yang sebenar. Jadi jalan toriknya adalah ilmu. Jadi ilmu, kita cek berapa banyak masa kita bagi untuk menuntut ilmu dan bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Ambil ni, tuan-tuan, mudah-mudahan dengan perkongsian yang sedikit ini kita dapatlah kata kunci. Kenapa kita lemah semangat, kenapa kita hilang kekuatan? Kerana kita tiada ilmu untuk percaya. Kita banyak bantah. Bila orang yang tak percaya, dia mantahlah kerjanya. Dia memantahlah kerjanya, tuan. Aduh, dia tak kena nak hidup dah. Qada dan qadar Allah Ta'ala tu setiap saat berlaku, dia menolak ya. Susah dia bantah. Tak patut betul lah susah dia. Payah betul lah. Anak bantah. Bila isteri tak bagus, marah lagi, bantah lagi. Banyak bantahan-bantahan berlaku, sedangkan itu bukan ciri orang beriman. Orang beriman cirinya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ridha dengan ketentuan Allah, ridha dengan segala hukum Allah, ridha sebagai nabi pesuruh Allah. Bagaimana nak ridha? Itulah perlukan pengamalan dan penghayatan yang benar.